Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi kita untuk sesi kuliah kita seterusnya. Masih lagi di bawah topik pneumatik dan kita berada di bahagian bagaimana untuk kita mengetahui dan melakal litar. Okey, jadi untuk hari ini kita akan menyambung topik litar kita. Kalau sebelum ni kita dah bercerita tentang valve bagi pneumatic system, dan dalam topik valve juga saya menerangkan litar-litar yang boleh di-apply pada valve-valve tersebut. Hari ini kita akan masuk pada satu maknanya pengenalan asas tentang pneumatic circuit. Okey. Jadi asas pneumatic circuit ni sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada dua jenis lah. Okey, iaitu nanti kita akan lihatlah, kita akan belajar tentang apakah itu direct method dengan indirect method. Sebelum tu kita just tengok previous class. Sebelum ni kita dah melihat juga tentang dalam melakar litar, kita tahu bahawa litar ini diwakili dengan simbol-simbol, okey, graphical symbol, yang mana tujuan dia adalah untuk supaya user mudah untuk faham apa yang diberi. Jadi bila anda keluar bekerja nanti, biasanya anda akan tiba dengan manual-manual kerja yang banyak lah. Jadi manual-manual kerja ni biasanya mengandungi lah maknanya lakaran litar untuk tujuan bagi troubleshoot ataupun perbaikan repair pada mesin anda. Okey. Jadi jika dalam keadaan sebenar mesin kita memang dalam keadaan serabut, okey, daripada satu link ke satu link, tak macam kita buat di dalam kelas, kita nampak dia punya jalur dengan mudah. Tetapi bila pada mesin sebenar, jaluran tersebut dalam keadaan hidden dan sebagainya. Tetapi kaedah yang kita perlu tahu adalah komponen-komponen yang kita gunakan, dan apabila kita tahu komponen yang kita gunakan, kita tahu port mana yang perlu kita sambungkan. Jadi walaupun jaluran dia berserabut, tapi apabila kita tahu setiap port yang kita perlukan daripada komponen tersebut, sambungannya pun kita boleh cari dengan mudah dengan bantuan manual. Jadi itulah kegunaan litar ataupun circuit graphical symbol ni, membantu kita untuk lebih mudah troubleshoot dengan cepat dan mudah untuk faham apakah fungsi sebenar sistem tersebut. Okey. Jadi balik pada kita punya tujuan hari ni. Hari ni kita akan melihat secara umumnya bagi litar pneumatik ni, dia terbahagi kepada dua sini. Okey. Jadi sama ada secara single cylinder ataupun lepas ni kita akan mempelajari tentang multi cylinder. Jadi hari ini kita akan lihat untuk single cylinder. Okey. Jadi untuk single cylinder secara umumnya untuk pneumatik kita boleh bahagikan dia kepada dua jenis litar lah, iaitu secara direct method dan juga indirect method. Jadi hari ini kita nak kenal apa itu direct method dan indirect method. Untuk sedikit makluman ya, bagi litar direct dengan indirect ni sebenarnya ada beberapa jenis lah, dan kita akan lihat. Yang pertama untuk hari ini kita akan lihat bahagian untuk pure pneumatic, kan, pneumatic asas lah, solid pneumatic, dan ada juga untuk direct method, indirect method di dalam elektro pneumatic, gabungan elektrik dan pneumatic. Okey, jadi kita lihat dahulu untuk pure pneumatic. Apa yang dimaksudkan dengan direct method? Okey, simple je sebenarnya untuk direct method dengan indirect method. Secara mudahnya, kalau kata direct method, boleh saya rumuskan kat sini. Okey, sekarang ni kita kena tahu untuk kita punya alat ni apakah komponen-komponen yang ada. Okey, secara umumnya kita tahu kat sini ada tiga basic komponen yang ada. Yang pertama, kita punya kompresor. Okey, satu. Lepas tu kat sini kita ada push button. Push button apa? Push button bermaksud operator yang akan mengaktifkan atau meng-onkan sistem. Jadi dia adalah switching, dia yang mengawal sistem kita. Jadi push button jenis 3 to way. Okay, normally close. Okay, spring return. Kalau nak penuh spring return. Okay, jadi ini adalah komponen ataupun yang orang kata sebagai kita punya apa ni, pemula lah. Okey, dia mengawal, dia lah switching, dia adalah controller. Okey, manakala kerja yang kita akan lihat, dia punya work dia akan dizahirkan pada actuator ataupun yang ini jenis single acting cylinder. Apa maksud single acting? Bermaksud apa, pressure hanya masuk pada satu bahagian, tetapi dia akan retract dengan daya spring di dalam silinder tersebut. Okey, jadi berbalik pada direct method. Jadi apa yang saya ingin rumuskan,
direct method ni bermaksud kita kena kenal yang mana satu yang control dia, yang mana satu switch on kita punya sistem. Jadi macam saya katakan tadi, tak lain dan tak bukan adalah kita punya push button lah. Ini yang control. Jadi apabila ini yang control, kita akan lihat yang dimaksudkan direct adalah direct air, air compress ni yang kita directkan adalah compress air. Jadi compress air yang masuk dalam kita punya switch ni, tadi kita tengok switch tadi yang masuk, kita check mana satu. Okey, yang masuk daripada kompresor adalah bahagian yang ini. Okey, jadi kita kena pastikan angin yang sama daripada kompresor ni, keluaran dia untuk di sini, okey, out dia akan terus sampai kepada kita punya actuator. Itu masuk direct method. Angin yang sama di dalam litar. Sebenarnya kalau angin tu tetaplah daripada kompresor, satu kompresor je. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam litar. Direct method. Okey, bagi circuit. Okey, jadi yang dalam litar, daripada push button kita, angin yang sama. Okey, apabila kita tekan push button, kita bayangkan push button tekan, jadi daripada position 2 dia akan berubah kepada position 1, maknanya tergalih ke sana. Okey, jadi aliran kita akan masuk macam tu. Okey, aliran akan direct pergi kepada actuator. Jadi ini yang dimaksudkan direct method. Pressure yang daripada kita punya push button kita directkan secara terus pada actuator. Okey, jadi ini adalah contoh direct method. Okey, jadi kita tengok contoh yang kedua. Okey, adakah betul dia direct method? Ya. Kenapa? Terang-terang kita lihat kat sini, dari segi drawing ni pun dah tunjuk. Kita ada komponen daripada kompresor kita. Lepas tu inilah push button kita yang mengawal. Jadi kita akan lihat daripada push button yang mana satu in, yang mana satu out. Okey, alright. Right, Jadi kita akan lihat pergi pada kita punya silinder, double acting silinder kita, actuator kita jenis double acting. Adakah angin yang daripada push button ni didirectkan terus pada actuator? Yes, kita boleh nampak dengan jelas lah yang berwarna merah ni. Okey, jadi kalau kata kita tekan push button pun dia pergi pada position 1, bermakna dia akan direct terus pergi pada actuator. Jadi itu yang dimaksudkan dengan direct method circuit. Okay, simple saja. Kena tahu apa yang mana push button dan lihat in out dia adakah pressure yang sama masuk ke dalam kita punya actuator. Okay, selesai untuk direct method. Sekarang kita nak lihat pula indirect method. Apa yang dimaksudkan dengan indirect method? Okay, indirect method should be assist with directional control valve ataupun DCV. Kita sebut DCV, directional control valve, to actuate the cylinder as final component. Ingat apa maksud actuate? Actuate biasanya pada valve yang mengawal kiri dan kanan. Contohnya kat sini, ini adalah jenis single pilot. Maknanya apa? Kalau pilot ni maksudnya air compress lah. Dipanggil pilot. Okey, air compress, sedikit makluman lah. Okey, yang ni dikawal oleh spring return, jenis mechanical actuation. Okey, yang ni jenis pneumatic actuation. Okey, yang ini kalau actuation dia satu push button, satu spring. Okey, jadi itu masuk actuation di sini. Jadi actuate. Jadi kalau kat sini indirect method should be assist, dibantu dengan DCV to actuate the cylinder. Jadi kalau tengok apa benda yang dimaksudkan di sini. Okey, kalau anda lihat sama seperti litar kita lihat tadi untuk direct method, push button kita direct channelkan terus pada kita punya silinder. Tetapi dalam kes ni anda lihat untuk litar ni, okey, push button macam biasa kita kena cari push button kita. Jadi ini adalah in, yang ini adalah out. Okey, jadi kita lihat adakah angin ni dia direct pada sini tu? Kalau direct, yes. Tapi kalau untuk kes ni, kalau kita lihat, apabila kita tekan push button, okey, aliran pressure akan masuk, kemudian dia akan sangkut di sini pada komponen apa ni? Ini yang kita panggil sebagai DCV tadi ni. Okey, DCV. Jadi DCV di sini dia menghalang daripada aliran daripada dalam bentuk litar, okey, aliran daripada push button terus sampai ke silinder. Tetapi untuk yang menggerakkan silinder, proses dia tetap sama, silinder akan keluar juga, tetapi silinder keluar
dia punya punca angin daripada litar, kita lihat dia adalah daripada sini. Okey, daripada sini. Jadi apabila pressure masuk, dia akan direct macam tu. Okey, right. Jadi bermaksud dia bukan datang direct daripada push button macam kita nak tadi. Okey, dia datang daripada DCV. Itu yang dimaksudkan dengan indirect method. Alright, okey. Simple je. Okey, kalau kata tadi kita tekan terus pergi sana, tapi yang ni dia terhalang dekat sini sebab adanya kita punya DCV di sini. Okey, kita lihat yang kedua pula. Okay, yang kedua ni kita untuk control double acting cylinder, sama juga kita kena define kat mana kita punya push button controller kita yang kita aktifkan untuk switch on. Jadi untuk switch on ada dua di sini, satu push button pertama dan push button yang kedua. Okey, jadi kita remark yang mana satu. Okey, jadi untuk case yang ini, kalau kata untuk bagi dia extend, bagi dia keluar, adakah di direct method ataupun indirect method? Yes, kita lihat daripada push button ini in dia dan ini out. Okey, sama. Pressure masuk, kemudian dia dihalang ataupun dia perlu actuatekan DCV. Dia perlu actuatekan DCV untuk berada pada position 1 supaya dia memberi aliran keluar untuk silinder extend. Okey. Jadi silinder extend adakah berpunca daripada litar? Kalau kita lihat daripada push button, tidak. Dia datang daripada kita punya DCV. Daripada sinilah. Kita channelkan ke sana. Okey. Jadi bermaksud dia adalah indirect method sebab dia assist dengan DCV. Okey, untuk activate di sini. Okey. Sama juga untuk retract, kita check adakah dia direct ataupun indirect. Yes, indirect method sebab pressure masuk, sama juga dia akan hantar untuk activate kita punya DCV supaya aliran keluar pergi kepada kita punya silinder. Jadi itu yang dimasukkan dengan indirect method. Simple saja. Jadi kita boleh lihat dari segi kita punya simulation. Jadi insya-Allah saya akan tunjukkan simulation kita. Okey, jadi ini adalah contoh yang satu direct method, yang satu indirect. Yes, jadi yang atas ni dua ni adalah direct method. Okey, yang dua bawah ni tadi adalah indirect method. Jadi kita try untuk simulatekan dia. Okey, jadi pressure yang masuk kita boleh nampak yang color merah ni direct terus pergi pada kita punya silinder. Jadi ini adalah direct method. Okey, sama juga yang ni. Okey, direct method sama juga untuk dia keluar, dia direct daripada pressure source terus pergi kepada kita punya silinder. Okey, right. Jadi dua-dua ni adalah direct method. Manakala indirect method, kita lihat adakah pressure yang sama masuk? Tidak, yang datang daripada sini. Okey, sebagai contoh kita lihat. Okey, pressure hanya start kat sini saja. Dia tujuan dia adalah actuate untuk menolak kita punya valve, aktifkan valve DCV kita. Tetapi pressure yang datang adalah daripada DCV untuk gerakkan silinder. Jadi ini adalah indirect method. Okey, right. Sama juga untuk yang ni. Okey, kalau kata untuk dia keluar, kita akan tekan dia. Jadi daripada pressure source, daripada push button, tidak direct terus kepada silinder. Yang direct adalah daripada DCV. Okey, jadi ini adalah indirect method. Sama juga untuk dia patah balik. Okey, perkara yang samalah. Okey, jadi inilah sedikit tentang direct method dengan indirect method. Okey, jadi kat sini saya suka nak menguji satu perkara. Apakah jawapan bagi yang okey, yang ni? Okey ini terang-teranglah indirect method Kenapa? Sebab push button inlet pergi kepada kita punya DCV. Manakala kalau untuk yang berikutnya, push button yang kedua, walaupun dia masuk ni boleh straight direct, tapi dia jumpa pada DCV yang kedua. Jadi ini adalah indirect method. Okey, jadi itulah dia direct method dan indirect method. Okey, saya nak bagi satu masalah pada anda untuk anda fikirkan untuk kes yang ini. Okey, jadi untuk kes yang ini, apakah jenis litar ni? Adakah direct method ataupun indirect method? Apa dia?
Okey, cuba fikirkan. Sambil tu saya tunjukkan kepada anda dalam premium drawing, okey, bagaimana nak melukis untuk mendapatkan ini kita panggil shuttle valve kan. Sebelum ni saya mungkin tak tunjukkan pada anda. Mungkin yang ini saya boleh share lah dengan anda untuk anda cari kat mana dalam anda punya simulation tu kita punya yang kita panggil sebagai shuttle valve. Okey, kita lukis drawing tadi Okey, jadi seperti biasa saya just ambil sahaja. Kalau kita lihat, okey dua push button, satu shuttle valve dan satu single acting cylinder. Okey, jadi saya akan ambil yang ni, saya just tukar. Copy saja. Okey, saya pinjamkan di situ. Okey, jadi saya tukarkan. Okey. Okey, ni kita tak perlukan. Alright. Jadi yang ini pun kita tak perlukan. Okey, sorry. Okey, macam mana saya nak dapatkan shuttle valve? Okey, sekarang kita cari kalau di sini ada tak. Okey, kalau anda lihat dekat saya punya ni yang ada cumalah directional control valve tapi shuttle valve tak ada. Okey, macam mana kita nak dapatkan? Untuk dapatkan shuttle valve, dia ada hidden library dekat sini. Saya bagi kaedah mudah lah. Okey, you just right click, pergi pada add an object. Okey. Okey, jadi dekat sini ada macam-macam yang hidden lah. Dia tak display semua kat sini. Jadi anda boleh cari dekat sini. Jadi kalau untuk dia punya shuttle valve, kita boleh lihat di bahagian bawah pneumatic. Okey. Kemudian saya kecilkan dahulu. Okey, right. Okey, kemudian semua sekali saya kecilkan ni. Okey, lepas tu kita pergi dekat mana? Okey, kita tengok. Banyak saya tak apalah, saya buka satu-satu kan. Okey, tengok kat logic ada tak? Okey, lihat. Sebab apa? Shuttle valve adalah jenis logic valve. Jadi yang mana satu, okey anda lihat jangan tersilap sebab dia ada yang logic digital dan juga ada yang kita punya pneumatic pure. Jadi untuk yang kita gunakan adalah shuttle valve. Okey, di sini digunakan shuttle valve N, tapi kalau saya ajar ada dual pressure valve. Jadi kalau kata untuk O shuttle valve, jadi ambil yang ni Okey, jadi inilah dia. Just klik, kita open. Okey, dan kita place lah kat mana kita nak. Okey, itu kaedah lah macam mana anda nak dapatkan shuttle valve pada anda punya simulation tu. Okey, jadi kita just sambung saja. Right. Jadi soalan saya tadi, adakah dia direct method ataupun indirect method? Okey. Kalau saya katakan tadi, kalau untuk case direct method, mesti sampai kepada silinder. Tak boleh ada maknanya pemutus di sini. Okey, jadi dekat sini, jawapan dia apa? Jadi saya simulatekan saja. Okey, adakah aliran dia sampai kepada sini ataupun tidak? Okey, right. Saya tekan satu push button. Okey, apa yang berlaku kalau anda lihat dari segi gambar ni, aliran yang mengalir adalah direct terus kepada silinder. Walaupun tiba dekat tengah-tengah dia ada valve yang berbeza kan. Macam kalau kita tengok indirect method ni, ada valve in between dia. Tetapi yang ini, valve ni membenarkan sampai hujung. Adakah dia direct indirect? Dari segi gambaran kita dapat lihat jelas pressure yang daripada push button keluar sama sampai kepada silinder. Jadi ini adalah direct method. Okey, sekali lagi direct method. Kenapa direct method, cik? Bukan indirect method sedangkan ada valve. Ingat sekali lagi, dalam kita punya nota yang dimasukkan dengan direct method perlu assist dengan DCV. Okey, di directional control valve. Jadi di sini bagi kita punya logic valve. Logic valve kategori apa? Kita ada 5 valve kan? Directional control valve, logic valve, pressure valve, flow valve, combination valve. Jadi logic untuk O dia di bawah logic valve, bermaksud dia bukanlah DCV, jadi kategori dia tidak termasuk untuk indirect method. Okey, jadi yang ini adalah direct method. Okey, jadi jangan terkeliru dengan kita punya valve kita lah. Pastikan kenal komponennya apa, baru kita dapat jawapan yang tepat.
Okey, jadi saya rasa cukup sekadar itu saja bagi topik direct dengan indirect method. Semoga berjumpa lagi untuk kita punya litar seterusnya bagi kawalan silinder lebih daripada satu, multi silinder. Okey, jadi saya tangguhkan kuliah setakat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.